Selamat pagi. Ada satu berita, laporan yang mengejutkan aku pagi ini. Jangan kau skip kerana ini berkaitan dengan kepimpinan Ismail Sabri Yaakob selepas dia dibalun, dihentam, dikecam, disindir, macam-macam lah oleh kepimpinan UMNO sendiri. Hari ini, Ismail Sabri tak perlu tunduk pada Zahid, perosok UMNO. Beliau dijemput berjuang bersama Gerakan Tanah Air. Wow! Aku terkejut membaca laporan ini apabila salah seorang pemimpin daripada Parti Pejuang, kalau aku tak silap beliau adalah ahli Parti Pejuang, iaitu Khairuddin Abu Hassan. Beliau kata Ismail Sabri Yaakob tak perlu tunduk pada Zahid, perosak UMNO. Beliau dijemput berjuang bersama Gerakan Tanah Air. Wow, ini hebat. Sekiranya penyangak Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO teramat kerup memecat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob serta rakan-rakan UMNO lain, di kalangan ini dijemput berjuang di bawah platform Gerakan Tanah Air yang mahu menyatuh padukan keseluruhan orang-orang Melayu, katanya. Gerakan Tanah Air yang dipengerusikan oleh tokoh negarawan terulung Dr. Mahathir Mohamad di samping tokoh-tokoh pemimpin Melayu yang amat berprinsip sedang menggabungkan tenaga Melayu baik ke arah memertabatkan semula maruah Melayu, seterusnya membina negara Malaysia baharu, kata Khairuddin lagi. Gerakan Tanah Air yang dipelopori oleh pemimpin-pemimpin berprinsip Parti Pejuang Tanah Air, Putra Berjasa dan Iman akan mengangkat semula martabat bangsa Melayu ke arah yang lebih cemerlang serta gemilang. Penglibatan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam Gerakan Tanah Air akan menjadi catalyst pemangkin untuk mencapai matlamat secara pantas, menyeluruh dan berterusan. Landasan perjuangan untuk memperkasakan bangsa Melayu, negara dan agama amat selari dengan semua pemimpin-pemimpin maupun ahli-ahli UMNO yang baik, katanya lagi. Wadah perjuangan Gerakan Tanah Air akan tetap menghormati hak-hak bangsa asing seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan negara dan ingin mewujudkan penghidupan secara rukun, aman, damai di antara kaum-kaum di tanah air kita juga amat sinonim dengan semua pemimpin-pemimpin UMNO yang baik. Situasi ini amat mudah bagi membolehkan mana-mana tokoh-tokoh pemimpin UMNO yang baik serta dari kluster menteri bagi menyertai Gerakan Tanah Air kerana mempunyai persamaan dalam prinsip perjuangan yang luhur. Agenda melawan rasuah serta segala bentuk salah laku oleh Gerakan Tanah Air harus disokong oleh semua parti-parti politik Melayu dan orang-orang Melayu. Yang amat berhormat, Perdana Menteri tidak harus tunduk kepada ugutan penyangak Zahid Hamidi yang berimej terlalu jijik serta perosak UMNO pada hakikatnya. Yang amat berhormat, Datuk Seri Ismail Sabri serta rakan-rakan lain harus membuat pertimbangan serius menyertai perjuangan Gerakan Tanah Air yang kekal berprinsip dulu, kini dan selamanya. Nawa itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad serta keseluruhan pemimpin-pemimpin Gerakan Tanah Air hanyalah untuk menjaminkan survival orang-orang Melayu hingga ke akhir zaman dan negara terus maju bagi memakmurkan penghidupan keseluruhan rakyat tanpa kira kaum maupun agama. Penyatuan Melayu secara mampan dan mantap akan merealisasikan impian ini menjadi realiti. Itulah dia jemputan oleh Khairuddin Abu Hassan kepada Ismail Sabri untuk menyertai Gerakan Tanah Air ataupun juga pejuang bagi supaya beliau tidak tunduk pada Zahid Hamidi yang dilabel oleh Khairuddin Abu Hassan ini sebagai perosak UMNO, penyangak yang jijik, dan beliau menjemput Tun Mahathir
untuk berjuang bersama dalam gerakan tanah air. Wow, aku sedang melihat, benarkah Ismail Sabri akan dipecat kalau tak buat PRU dalam masa terdekat? Hari ini hari Sabtu, perjumpaan UMNO, kalau aku tak silap, perjumpaan khas UMNO akan diadakan pada hari ini yang melibatkan ketua-ketua bahagian UMNO dan juga pemimpin-pemimpin utama UMNO. Kita tunggu nanti apa hasilnya perjumpaan khas itu. Adakah penafian yang telah dibuat oleh Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan akan secara otomatiknya terkantoi? Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Saudara-saudara penonton sekalian, sudah tiba masanya Ismail Sabri sekolahkan Zahid, beza ahli politik dengan Perdana Menteri. Apa kabar kamu semua? Isu ini amat menarik perhatian kerana yang kita tahu, Zahid Hamidi hanya Presiden UMNO. Ismail Sabri Yaakob pula adalah Perdana Menteri UMNO. Dan dari segi hierarki parti, Zahid Hamidi memang tinggi di parti. Tetapi dari segi pentadbiran Malaysia, Zahid Hamidi jauh di bawah berbanding Ismail Sabri Yaakob. Dalam kepemimpinan kerajaan Malaysia, Zahid Hamidi tidak mempunyai apa-apa kuasa pada waktu ini kecuali ahli parlimen. Beliau bukan ahli kabinet, bukan menteri, tetapi hanya sekadar ahli parlimen. Berbanding dengan Ismail Sabri Yaakob, seorang Perdana Menteri, dan walaupun sekadar naib presiden, tetapi beliau punya suara di UMNO kerana beliau adalah 5 tertinggi di UMNO. Jadi aku setuju dengan tulisan di Third Force yang ditulis oleh J.C. Ritaudin ini. Sudah tiba masanya Ismail Sabri sekolahkan Zahid, beza ahli parti dan Perdana Menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sudah sampai ke tahap yang memerlukannya menyekolahkan kepimpinan tertinggi UMNO berhubung perbezaan peranan seorang Perdana Menteri dan seorang ahli politik, parti politik. Sebagai ahli UMNO, Ismail Sabri tertakluk kepada semua keputusan yang ditetapkan parti menerusi mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT atau Perhimpunan Agung UMNO PAU. Namun, sebagai Perdana Menteri, beliau tidak tertakluk kepada sebarang keputusan parti berhubung soal takbir urus negara atau pengusulan pembubaran parlimen, dan hanya bertanggungjawab kepada rakyat, kerajaan dan yang di-Pertuan Agong. Kedua-dua peranan ini tidak saling bertindih. Malah, peranan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri berkait dengan keahliannya di Dewan Rakyat dan termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, sekaligus menjadikannya peranan lebih utama berbanding peranannya sebagai ahli UMNO. Tindakan kepimpinan tertinggi UMNO menekan Ismail Sabri untuk mengusulkan pembubaran parlimen adalah salah, memandangkan parti politik tidak berhak memaksa Perdana Menteri untuk melakukan sesuatu. Justru, jika Ismail Sabri terus ditekan oleh kepimpinan tertinggi UMNO untuk mengusulkan pembubaran parlimen, beliau perlu membuat kenyataan rasmi yang padu dan tegas bagi mengumumkan pendiriannya sebagai Perdana Menteri kepada rakyat jelata dan UMNO. Saya turut berharap bahawa Ismail Sabri menghadap yang di-Pertuan Agong dalam masa terdekat dan mengusulkan pengisytiharan darurat politik. Ini adalah untuk membawa kestabilan politik secara paksa sehingga penggal penuh parlimen tamat. Dan dalam tempoh ini, Ismail Sabri boleh mengusulkan ordinan darurat yang bersesuaian untuk melumpuhkan terus politik negara. Wah, itulah dia isu yang paling hangat, paling terbaik pagi ini yang aku dapat untuk kamu semua. Penghargaan kepada kamu semua. Sudah tiba masanya Ismail Sabri sekolahkan Zahid Hamidi
beza ahli parti dan Perdana Menteri. Dan aku juga tertarik dan setuju seperti yang dikatakan oleh Regi Jessica Retaudin ini, yaitu jika Ismail Sabri terus ditekan oleh kepimpinan rasmi tertinggi UMNO, beliau harus membuat kenyataan rasmi yang padu dan tegas mengumumkan pendiriannya sebagai Perdana Menteri dan kepada rakyat dan UMNO. Selain itu, saya juga turut berharap seperti Regi Jessica Retaudin, saya turut berharap juga bahwa Ismail Sabri menghadap yang di-Pertuan Agong dalam masa terdekat dan mengusulkan pengisytiharan darurat politik. Ini adalah untuk membawa kestabilan politik secara paksa sehingga penggal penuh parlimen tamat. Dalam tempo ini, Ismail Sabri boleh mengusulkan ordinan darurat yang bersesuaian untuk melumpuhkan terus politik negara. Apa pendapat kamu dengan isu pilihan pagi ini? Jangan lupa share video ini supaya semua orang tahu tentang cadangan luar biasa ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.